Salam. Okey, kita dalam matematik tingkatan 2, iaitu bab koordinat, iaitu bab 7. Okey, bahagian ni kita akan masuk iaitu jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey, maksudnya kita akan mencari nilai jarak dalam topik ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan koordinat dulu? Okey, bahagian ni sistem koordinat kartes telah diperkenalkan oleh Descartes, apa nama dia pelik ni, dari Perancis, nama susah tahu macam mana sebutan dia ni, atau lebih dikenali sebagai Cartesius. Jadi sebutan perkataan koordinat kartes ni datang daripada nama inilah pakar matematik ni, ahli matematik ni telah mencipta salah satah koordinat. Satah ni permukaan untuk kita panggil peta lah, untuk kita tahu keluasan sesuatu tempat. Okey, terdiri daripada dua garisan serenjang, iaitu garisan paksi Y dan paksi X. Cikgu rasa kamu dah tahu apa itu paksi Y dan paksi X. Dalam geografi pun pernah belajar, masa sekolah rendah pun pernah belajar. Okey, jadi koordinat adalah pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan suatu titik dan garis. Okey, kat sini kita ada satu koordinat kartes di mana pada gambar ni kita ada beberapa titik K, L, M, N, P, Q. Jadi di sini kita kena nyatakan koordinat bagi titik-titik tersebut. Titik-titik koordinat ni pernah kamu pelajari semasa sekolah rendah dahulu. Jadi cikgu cuma hanya review balik apa yang kamu dah belajar daripada sekolah rendah dulu. Sebab kadang-kadang ada juga di kalangan pelajar tidak tahu langsung apa itu koordinat, macam mana nak baca koordinat, sebab mereka tak pernah. Entahlah, cikgu tak faham jugalah. Mungkin tak belajar langsung kot. Okey, jadi kita nak baca koordinat ni kadang-kadang dia punya paksi ni paksi Y, paksi X. Paksi X ni dia melintang di bawah. Paksi Y ni dia menegak ke atas. Okey. Kalau dekat sini dia punya skala dia ni, skala dia setiap satu kotak tu bernilai 1. Okey, jadi ni 1, 2, 3, 4. Jadi paksi X ni satu kotak satu nilai je, nilai unit. Untuk paksi Y juga satu kotak satu nilai unit dia buat. Okey, jadi senanglah kita nak tu. Okey, cuba untuk cari nilai titik koordinat bagi P. Kita P, kita baca titik X dulu. Dia macam ni bacaan titik koordinat ni, di mana kita baca X dulu, lepas tu kita baca Y. Okey, kita titik X dia di mana? X yang atas. Okey, ni X dia adalah negatif 3. P. Okey, jadi dia negatif 3. Okey, negatif 3. X dia, Y dia di mana? Y dia negatif 4. Jadi begitulah baca koordinat dia. Untuk Q, janganlah kamu baca macam ni dulu. Baca negatif 3 dulu. Kamu kena baca paksi X dulu. Di mana paksi X dia? Di atas ni. 3. Paksi Y dia negatif 3. Macam tu. Okey. Nampak tak? Sebab sini P ni dia berada sebelah kiri. Jadi dia negatif dia untuk X. Dan Y dia pun negatif sebab dia berada di bawah. Untuk Q pula, dia berada sebelah kanan. Jadi X dia positif. Tapi dia berada di bawah. Jadi dia adalah negatif untuk Y. Okey, kita tengok M. M dua-dua positif. Kenapa? Sebab dia berada di sebelah kanan dan juga berada di atas. Okey, di mana X dia adalah 1. X 1. Y dia 4. Baca macam tu. Okey. N. Tengok N. X dia adalah 2. Dia punya Y dia adalah 1. 2, 1. Okey, K dia pula, X dia, tengok X dia adalah negatif 3. Negatif 3. Y dia yang atas dia pakai, iaitu 8. Untuk L, X dia adalah 6. Y dia adalah 7.
Okey, settle itu cara kita nak membaca titik koordinat. Okay, jadi yang ni bahagian ni cikgu nak kamu salin dan cuba cari buku yang ada kotak-kotak macam ni. Buatkan koordinat macam ni. Untuk topik ni kena pakai buku yang ada kotak-kotak ataupun sediakan kertas graf. Okey, kena cari ya. Okey, jarak koordinat. Okey, yang ni main objektif kita untuk pembelajaran kali ni. Kita nak cari koordinat, iaitu jarak koordinat. Koordinat merupakan pasangan nombor yang dapat menentukan kedudukan suatu titik pada satu kertas. Okey. Koordinat suatu titik ditentukan berdasarkan jarak dari paksi X, jarak dari paksi Y dan asalan. Jadi kalau kita ada contoh dekat sini, titik A dan titik B, dia secara, kalau kita sambungkan dia secara menegak. Jadi kalau secara menegak ni, kita hanya kirakan jarak untuk paksi Y sahaja sebab dia tidak melintang. Kedudukan dia menegak. Jadi paksi Y ada berapa titik, ada berapa kotak dekat sini, kita tengok dulu. Dia punya skala dia adalah 1, 2, 3 naik macam tu kan. Jadi paksi Y ni skala dia satu kotak satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 kotak. 6 darab dengan satu ni apa? Satu ni berapa? Satu kotak tu mewakili berapa unit? 1 unit. Jadi kadang-kadang ada soalan dekat sini dia start dengan 2. Sini dia start dengan 4. Jadi bila start dengan 2, kamu kena 6 kali 2 macam tu. Tapi sekarang dia start dengan 1. Jadi maksudnya satu kotak tu 1 unit. Jadi 6 kali 1. Okey. Cikgu harap yang ni kamu kena salin juga. Okey, cikgu padam balik. Okey. Bersalin. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Dekat sini pula, jarak bagi P dan Q dia secara melintang. Jadi kita gunakan jarak untuk paksi X. Kita tak guna paksi Y. Jadi paksi X ada berapa? Jarak daripada P ke Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Jadi kita tulislah jarak PQ ni ada 6. Kali dengan satu kotak tu mewakili berapa unit. Kita tengok, jangan tengok yang Y. Yang Y ni kotak dia mewakili satu kotak 2 unit sebab 0, 2. Lepas tu 4, 6. Jadi satu kotak ni 2 kan. Jadi ni adalah Y. Tapi kita guna paksi X sebab dia melintang. Jadi paksi X ni berapa? Satu kotak tu berapa jarak dia? Dari sini ke sini berapa jarak dia? Tengok ni. 15, 10. 10, 5. 5, 0. Negatif 5, 0. 0, 5. Jadi maksudnya satu kotak tu mewakili 5. Jadi kita buatlah 6. Dia ada jarak dia 6. Langkau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi darab dengan 5. Sebab satu unit mewakili 5. Jadi 6 kali 5, 30 unit. Jadi jarak dia adalah 30 unit. Boleh? Okey. Okey, macam tu ya. Okey, seterusnya. Jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik pada mempunyai koordinat Y yang sama. Maksudnya kalau yang ni jarak dia pada paksi Y, paksi X, di mana A dan B dia melintang. Jadi kita boleh kira lah di mana kita ambil nilai paksi pengiraan untuk paksi X sahaja kita tolak. Kalau yang ni pula paksi Y sahaja kita tolak sebab nilai paksi X dia sama. Okey, kita tengok kat sini. Dia tak bagi dalam bentuk gambar rajah, dia bagi dalam bentuk koordinat di mana koordinat X dia sama, X ni sini, X sini sama. Nampak? Bila X sama, jadi kita hanya kirakan paksi untuk Y sahaja di mana kita ambil je
Yang ni X1, Y1. X2, Y2. Okey, jadi kita ambil lah Y2 tolak Y1. Buat macam tu. Okey, Y2 dia berapa? -2. Okey, tolak. Okey, tolak dengan Y1. Y1 dia berapa? Y1 dia 8. Jadi tengok berapa nilai dia? Negatif. Kita dapat tambah 10. -10 ke jawapan dia. Jadi kita dikira sebagai 10 unit. Jarak dia adalah 10 unit. Walaupun kita kira macam tu, dia tetap jadi 10 unit. Negatif ni kita abaikan dia. Okey, sebab kita nak tahu jarak dia sahaja. Jadi untuk jarak yang ni pula, kita tengok apa yang sama dekat sini. Y dia yang sama. Y dia yang sama, X dia yang tidak sama. X1, X2. Jadi kita ambil X2 tolak dengan X1. Okey. Jadi kita kira lah X2 dia tu berapa? X2 dia -3 tolak dengan X1. X1 6. Jadi tolak dengan tolak. Okey. Tolak dengan tolak, kita akan dapat tambah jadi 9. Jadi -9. Jadi negatif ni kita abaikan. Dia akan jadi 9 unit. Okey, 9 unit. Ataupun kita boleh pakai yang ni juga. Ataupun yang ni, nilai ni. Yang ni pun boleh juga. Kalau kamu rasa nak pakai, maksudnya yang ni jadikan X2, yang ni jadikan X1. Boleh juga. Di mana kita buatkan dia 6 tolak dengan -3. 6 tolak jadi tambah jadi 9. Ni lagi cantik lah sebenarnya. Sama juga dengan yang ni. Di mana kita jadikan yang ni 2. Yang ni jadi yang ni jadi 2, yang ni jadi 2, yang ni jadi 1, jadi 1. Jadi kita tengok yang ni. Okey, 8 tolak 2. Jadi 8 tolak jadi 8 tambah 2 jadi 10. Kan? Sama je. Jadi maksudnya yang ni koordinat ni jadikan dia nombor 2, koordinat ni jadikan nombor 2, yang ni koordinat jadi nombor 1. Kalau kamu nak jadikan 1 pun ada masalah juga. Last sekali jawapan yang negatif pun kamu boleh tukarkan dia, anggapkan sebagai tak ada negatif. Jarak dia memang macam tu. Okey, dia negatif positif tu menunjukkan pergerakan kita kira daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri sahaja. Jangan risau. Okey. Kalaulah koordinat macam ni, dia bukan dalam keadaan melintang titik A ke B macam ni yang biasa kita buat kan, ataupun menegak A ke B. Sekarang titik dia adalah diagonal, iaitu dalam bentuk hypotenuse. Okey. Dalam bentuk hypotenuse ni kita ada dua cara untuk mengira dia. Okey, cara pertama, kita gunakan formula ni. Di mana kita cari titik nilai A dulu. Okey, A dia ni berapa dia punya koordinat dia? Baca titik X dia dulu, -4. Paksi Y dia adalah 4. Okey, untuk titik B pula, bacakan dia. X dia adalah 5. Y dia adalah -3. Okey. Betul tengok X dia untuk A adalah -4, Y dia 4. B 5, X, Y dia -3. Okey, kita dah dapat untuk koordinat masing-masing. Okey, jadi untuk dah dapat koordinat, lepas tu kita kejap, cikgu padam yang ni jap. Minta maaf. Okey, selepas tu kita jadikan yang A ni adalah ni koordinat 1. Jadi yang ni X1, Y1. Yang ni koordinat 2, X2, Y2.
2. Jadi jarak AB sama dengan, okey, kita daripada formula ni dia di mana X2 tolak dengan X1. X2 di mana yang kita buat tadi? Yang ni titik B ni kita jadikan dia nombor 2 semua kan? X2, Y2. X2 dia adalah 5 tolak, formula dia tolak. X1 dia adalah negatif 4. Negatif 4. Jadi 5 tolak 4. Kuasa 2. Lepas tu dia tambah tengah-tengah. Okey, Y2 dia adalah negatif 3 tolak dengan Y1. Y1 adalah 4 kuasa 2. Jadi selesaikan dia. Okey, 5 tolak 4 dia akan dapat, jadi 5 tolak jadi tambahkan. 5 tambah 4 9. Jadi 9 kuasa 2. Yang ni pula, okey, yang ni tolak jadi tambah. Jadi bila tambah jadi negatif 7 kuasa 2. Okey. Jadi bila dah kuasa 2, kamu tekan kalkulator. 9 kuasa 2, 9 kali 9 81. Okey, lepas tu 81. 9 kali 9 81. 7 negatif 7 kali negatif 7 kita akan dapat 7 cici sesetio 49. Jadi yang hilangkan lagi punca kuasa dia. Lepas tu kita akan dapat 81 tambah 49 130. Jadi tekan kalkulator, punca kuasa 130 kita akan dapat 11.40. Jawapan dia 11.4 lah unit. Macam tu. Jadi inilah cara dia kalau kita nak cari jarak kalau A dan B dalam kedudukan hypotenuse dalam bentuk diagonal pendek, panggil dalam kedudukan mencerun. Dia ada satu cara lagi di mana kita jadikan AB ni sebagai hypotenuse dan kita sambungkan dia jadikan segi 3 sudut tegak di mana sambungkan dia. Jadi ini adalah 90 darjah. Jadi ingat balik dalam teori Pythagoras kita. Kalau nak cari teori Pythagoras, kalau kita nak cari yang hypotenuse, nak cari yang kawasan ni, A dan B ni kita tambahkan. Jadi nilai A ni berapa darab. Jadi kita nak cari panjang C. C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini teori Pythagoras. Panjang ni kuasa 2 tambah dengan panjang B ni kuasa 2. Jumpalah nilai hypotenuse ni. Jadi kalau kita buat pengiraan yang biasa macam tu, A dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kuasa 2. Yang ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kuasa 2. Sama je kan? 7 kuasa 2, 9 kuasa 2. Sama, kamu akan jumpa jawapan dia punca kuasa 130 iaitu 100.40 unit. Jadi kita ada dua cara teknik dia kalau macam ni. Okey, kalau bentuk graf dalam bawah graf macam ni senang. Tapi kalau dia bagi titik saja, kamu kena gunakan formula ni. Okey. Okey, kita tengok satu lagi contoh terakhir. Okey, kita tengok titik A. Kita tengok titik A ni berapa dulu? Titik A ni kalau aku tengok, sini jarak dia skala dia 0 pergi 2. Negatif 2. Okey, dia negatif 2. Okey, negatif 2. X dia, Y dia adalah 1. Y dia adalah 1. Okey, minta maaf cikgu padam balik sebab tak berapa cantik dia ni. Okey, cikgu pergi kepada pen balik. Y dia adalah 1. Okey, kalau B pula, B dia adalah titik X dia adalah 10, Y dia adalah 4. Okey, jadi kita masukkan ke dalam formula. Jarak dia sama dengan jarak AB sama dengan X2. Okey, X1, Y1. X2, Y2. Kita tulis macam ni biar kita nampak siapa yang X1, siapa yang X2. Jadi X2 dia adalah 10.
tolak dengan X1 dia negatif 2 kuasa 2 tambah. Okey, Y2 dia adalah 4. 4 tolak Y1 dia adalah 1. Okey, jadi 4 tolak dengan 1 kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya bila Y2 tolak Y1, 4 tolak 1. Jadi kirakan dia semua ni. Jadi 10 tolak-tolak jadi 10 tolak-tolak je tambahkan jadi 12. 12 kuasa 2. Yang ni pula 4 tolak 1 3. 3 kuasa 2. Jadi jawapan dia kat sini 12 kuasa 2 144 tambah dengan 9 kuasa 2 9. Ni kita akan dapat 144 tambah 9 kita akan dapat 153. Tekan kalkulator punca kuasa 2. Okey, kalau cikgu nak tunjuk dekat sini. Okey, kita tengok punca kuasa 2. Okey. Kat sini punca kuasa 153. Kita akan dapat nilai dia iaitu 12.369 kan. Jadi bila yang ni kita ambil 2 titik perpuluhan saja. Jadi 9 ni kita bundarkan naik ke atas 1 jadi 37. Jadi 12.37. Kenapa jadi 37? Cikgu ulang balik ni 12.36 sebab sini lebih pada 5 naik 1 jadi 7. Ini pembundaran. Kamu dah belajar dah. Okey, dah dapatnya tu. Jawapan kita akhir 12.37 unit. Okey, jadi inilah jawapan dia. Ataupun kamu boleh gunakan kaedah teorem Pythagoras di mana jarak A ni tambah dengan jarak B. Okey, A berapa jarak dia? A ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. 6, tapi setiap satu kotak mewakili berapa unit? Mewakili 2 unit. Okey, jadi sini ada 12 unit. Okey. B pula jarak B 1 2 3. Mewakili berapa unit? Dia mewakili 1 unit sahaja jadi 3. Jadi untuk cari jarak A ke B, jarak AB sama dengan iaitu teorem Pythagoras. A kuasa 2 iaitu 12 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. Sama kan? Teknik yang sama. Kamu akan jumpa yang sama juga. Jadi maksudnya formula ni terbentuk daripada teorem Pythagoras juga sebenarnya. Titik untuk mencari panjang A ke B. Jadi itu 12.37 unit juga. Okey, sampai situ saja. Untuk kali ini, salam.